Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid tahun 1, buat apa tu? Sihat ke semua? Apa khabar? Cikgu harap semua sentiasa sihat dan terus bersemangat meneruskan PDPR di rumah masing-masing. Bertemu lagi dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 1 pada minggu ini, yang mana pada minggu ini murid-murid kita akan belajar dengan topik boleh bertindak. Yang mana pada minggu ini kita akan belajar dan kita akan ketahui situasi tidak selamat sama ada di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. Dan kita akan mengetahui cara bagaimana nak menjaga keselamatan diri daripada situasi tidak selamat tersebut. Jika pada kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 87 untuk topik pembelajaran kita pada minggu ini, boleh bertindak. Baik murid-murid, mari kita lihat situasi tidak selamat yang pertama. Cikgu ada tunjukkan satu gambar di paparan ini, iaitu gambar A. Cuba kamu lihat gambar tersebut. Apa situasi yang berlaku dalam gambar tersebut? Dalam satu rumah, terdapat seorang pencuri telah masuk dalam rumah tersebut. Kamu bayangkan, jika kamu berhadapan dengan situasi tidak selamat tersebut, apa yang kamu akan lakukan? Cikgu ingatkan, ini situasi tidak selamat. Kena berhati-hati bila bertindak. Jadi apa kita nak buat jika kita menghadapi situasi seperti ini? Cikgu cadangkan beberapa perkara untuk kamu buat dan fikirkan apa yang kita boleh lakukan bila kita berhadapan dengan situasi ini. Kenapa kita kena berhati-hati? Sebab kita kena mementingkan nyawa daripada segala-galanya. Jadi apa kita perlu buat? Yang pertama sekali kita boleh bersembunyi. Kita kena elakkan diri kita daripada dilihat oleh pencuri tersebut. Kalau dia nampak kita, kemungkinan perkara yang tidak diingini akan berlaku. Yang kedua, kita cuba kalau ada telefon dekat dengan kita, kita telefon polis. Kadang-kadang sekarang semua orang kebanyakannya dah ada telefon bimbit di masing-masing. Jadi kita boleh cari tempat yang tersembunyi dalam rumah kita, kita cuba telefon polis. Kalau tak boleh juga, kita cuba keluar mencari pertolongan. Ini antara apa yang kita boleh lakukan apabila kita menghadapi situasi seperti ini. Macam cikgu ingatkan tadi, nyawa lebih berharga daripada segala-galanya. So kita kena sembunyi dulu daripada dikesan. Selepas itu baru kita boleh buat perkara-perkara yang kita rasa fikirkan betul. Yang penting kita kena mengelakkan diri kita daripada dikesan oleh pencuri tersebut. Murid-murid sekalian, mari kita lihat situasi tidak selamat yang kedua. Dekat situ ada cikgu tunjukkan satu gambar yang berlaku di luar kawasan sekolah. Seorang murid perempuan didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali. Mungkin bukan saudara mara dia, bukan ibu atau bukan ayah, datuk dan nenek sebagainya. Tiba-tiba datang pada murid tersebut dan berkata, mari saya hantar kamu balik. Apa yang kamu akan lakukan jika kamu menghadapi situasi tersebut? Tiba-tiba balik sekolah nanti kan? Nanti kita nak sekolah bersemuka ni, tiba-tiba ada orang datang. Biasa mak ayah ambil. Tiba-tiba ada orang datang ke kamu, dek jom ikut. Ayah suruh pak cik ambil. Kamu tak pernah kenal orang tu. Apa yang kamu akan lakukan? Adakah kamu perlu ikut dia ke? Macam mana? Di sinilah pentingnya untuk kita bertindak dengan bijak. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, masuk ke sekolah dengan segera. Sebab sekolah adalah satu-satunya tempat paling selamat bagi kamu bila kamu balik sekolah. Dekat dalam sekolah tak ada orang boleh masuk. Bukan semua orang sewenang-wenangnya boleh masuk. Sebab dekat depan sekolah tu ada apa? Ada pengawal keselamatan. Kamu pergi dekat pondok jaga, kamu cakap dengan dia ataupun pakcik jaga ataupun makcik jaga, ada orang nak cuba apa-apakan saya. Ada orang yang tak dia kenali, ajak saya balik. Lepas itu akan ada tindakan-tindakan susulan yang akan diambil oleh pengawal keselamatan tersebut. Ataupun kalau ada guru di dalam sekolah, kamu perlu bagi tahu pada guru yang ada di sekolah tersebut. Untuk guru tersebut mengambil tindakan
dari segi laporan polis, beritahu kepada ibu bapa penjaga dan sebagainya. Sebab kalau kamu ikut orang itu, kamu tak pernah kenal dia, dikhawatiri keselamatan kamu akan terancam. Jadi, apa perkara yang kamu perlu buat seperti apabila menghadapi situasi seperti ini, kamu terus masuk lari ke dalam sekolah dan beritahu pengawal keselamatan ataupun guru yang berada di sekolah tersebut. Jelas kena hati-hati. Macam cikgu cakap tadi, nyawa adalah segala-galanya. Baik, ini situasi tidak selamat yang kedua. Mari kita lihat situasi yang ketiga. Ada sebuah gambar. Dalam gambar ni situasi yang berlaku ini adalah situasi di taman permainan. Seorang murid ataupun seorang budak lelaki sedang bermain bola. Didatangi oleh seorang lelaki yang tidak dikenali sambil membawa aiskrim dan mempelawa budak tersebut untuk mengikutnya. Apa yang kamu akan buat jika kamu berada di situasi ini? Ataupun pernahkah kamu ada pengalaman-pengalaman seperti ini? Ingin cikgu ingatkan, situasi ini adalah situasi tidak selamat. Jadi, apa yang kamu perlu buat apabila kamu berhadapan dengan situasi di taman permainan seperti ini? Yang pertama, kamu kena lari dari kawasan itu. Pergi jauh daripada lelaki tersebut. Sambil kamu lari tu, kamu jerit kuat-kuat meminta tolong. Itu penting kan, kita dah belajar dulu. Situasi tidak selamat, kita kena jerit tolong-tolong supaya orang sekeliling yang baik dapat mendengar jeritan kita dan mereka beranggapan kita dalam bahaya. So mereka akan datang hulurkan pertolongan. Kamu kena lari daripada kawasan tersebut. Larilah selari-larinya. Kalau dekat dengan rumah, pergi masuk rumah terus. Dan bagi tahu pada ibu bapa kamu, ada orang nak cuba apa-apakan kamu. Nanti ibu kamu akan buat laporan polis dan sebagainya. Itulah apa yang kamu perlu buat jika kamu berhadapan dengan situasi ini. Kamu kena lari daripada kawasan itu. Kamu kena cari kawasan yang orang ramai. Kalau ada orang-orang di sekeliling yang kamu percaya kat sekeliling tu, kamu cakap dengan dia, ada orang nak apa-apakan kamu. Ataupun kamu lari selari-larinya, kamu jerit tolong-tolong, ada orang nak apa-apakan kamu. Itu perkara yang paling penting kamu perlu buat. Kalau kamu ikut dia, macam cikgu cakap, cikgu khawatir keselamatan akan terancam. Ini situasi yang ketiga. Baik, kita pergi situasi yang terakhir, situasi yang keempat. Tengok seorang murid perempuan, seorang budak perempuan sedang berjalan-jalan di taman ataupun di kawasan awam. Tiba-tiba sedang dia berjalan-jalan, dia perhatikan di belakangnya ada orang cuba mengikutinya. Dia terdetik dekat hati dia, ada orang ikut saya lah. Kalau dia jalan saja tak apa, tapi bila dia jalan lama-lama dia macam ikut kita, itu kita kena rasa dekat hati kita, kita kena rasa tidak selamat. Kita kena rasa terancam. Jadi apa kita perlu buat kalau kita berhadapan dengan situasi ini, terutama murid-murid ataupun pelajar-pelajar perempuan. Lelaki pun sama juga, semua kena berhati-hati kalau ada orang ikut awak. Apa awak perlu buat? Yang pertama, pergi dari situ dengan segera. Jalan laju lah. Kalau boleh tadi jalan perlahan, sekarang kena jalan laju. Kalau boleh lari terus. Dan pergi kepada tempat yang ramai orang. Kalau ramai orang, orang jahat ni dia takut nak buat. Jadi, kamu lari pergi ke tempat yang ramai orang. Dan sambil tu kamu boleh jerit atau meminta pertolongan daripada orang besar yang ada dekat sekeliling kamu tu. Kalau tak pun, kita boleh beritahu ibu bapa dan polis untuk tindakan yang selanjutnya. Ingat ini adalah situasi tidak selamat yang keempat. Dan ini adalah tindakan-tindakan yang boleh kamu buat on the spot ataupun serta-merta apabila kamu berhadapan dengan situasi itu. Jangan tunggu. Buat terus. Pergi dari situ dengan segera. Selamatkan diri. Baik murid-murid, jelas Sebagai kesimpulan murid-murid, cikgu nak kamu sentiasa menjaga diri sendiri daripada bahaya yang ada di sekeliling dan sentiasa cepat bertindak dengan segera apabila rasa terancam, apabila rasa diri mahu diapakan oleh orang-orang yang kamu tidak kenal ataupun kamu rasa tidak selamat, kamu kena cepat bertindak. Kerana apa? Kerana untuk mengawal ataupun menjaga diri kita daripada ditimpa bahaya ataupun keselamatan kita
terancam. Jelas murid-murid? Cikgu harap semua faham akan topik pembelajaran kita pada minggu ini. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan kesihatan pada minggu-minggu yang akan datang. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum.